yang sama dengan kita panjat bukit. Kita turun lembah, dia orang pun mendapat pahala yang sama dengan kita kesusahan ini. Kerana dia orang nak sangat join kita, tetapi terhalang disebabkan mereka ni uzur. Nak bagi ke saya? Oh, nak rakam. Jadi mereka ini nak sangat bersama kita, tetapi mereka terhalang disebabkan uzur. Itu yang uzur. Maka demikian juga yang berada di alam barzakh. Di alam barzakh, kalau Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, bila dia lalu kat kawasan kubur, dia akan menangis. Sayyidina Uthman akan menangis. Oh, tanya dia, kenapa kamu menangis wahai Uthman? Kerana aku tengok kubur ni, aku sangat faham dan yakin bahawa orang yang selamat kat sini, selepas tu keindahan, nikmat yang lagi hebat lagi dia akan terima. Tapi kalau orang yang problem kat sini, problem lah seterusnya. Jadi aku tengok kubur ni, aku terbayang dah. Allahu Akbar. Kita tengok kubur dua. Sama ada kita sedih, bukan sedih fikir kita sedih, oh kubur mak ni, kubur ayah ni, orang yang kita sayang, tak salah. Tapi kita menangis sebab ingatkan si yang dalam kubur tu. Kalau kubur mak ayah kita, suami kita, ataupun satu lagi tengok kubur cepat-cepat nak lari, takut hantu. Itu budaya kita. Sinonim kubur, takut hantu ataupun sedih tengok kat dalam. Jadi alhamdulillah, bagusnya pemilihan buku ini, supaya bila kita tengok kubur, kita fikir kita bila kat dalam tu nanti. Itu. Sebab tu cantik Imam Suyuti ini ziarah ke alam barzakh. Dan Islam is the only religion yang cerita detail berkenaan keadaan dalam kubur. Islam yang cerita tentang syurga neraka secara detail agama kita. Tanyalah kalau ada kawan-kawan yang agama lain, ada tak dia agama dia orang cerita sedetail Islam kita ni tentang keadaan dalam kubur, keadaan sakaratul maut, keadaan di alam barzakh, keadaan kiamat, keadaan tiupan sangkakala, keadaan timbang kira amalan, tiang sirat, syurga, neraka, nikmat-nikmat. Agama lain tak ada yang cerita detail. Dan satu lagi, kalau ada kawan-kawan yang agama lain, tak ada agama yang cerita tentang the creation, kejadian manusia, proses kejadian manusia. Dalam kitab-kitab agama lain tak ada cerita detail bagaimana Islam cerita. Saya alhamdulillah masa belajar dulu ada satu subjek yang memang khusus kami belajar, mukjizat saintifik, the scientific miracle in the Quran. Kita belajar tentang adanya fakta-fakta sains yang orang sains pegang, rupanya didahului oleh Quran dah. Macam contoh tentang ilmu embryologi, zygote, ovum, jadi dalam rahim, dalam tube fallopian, semua ni lah, uterus, rupa-rupanya semua ni ada dah dalam Quran. Jadi subjek pengajian kami. Jadi satu tentang kejadian manusia, agama lain tak cerita detail gini. Satu lagi tentang keadaan dalam kubur, dalam akhirat. Alhamdulillah buku kita ni bagus. Bahkan Nabi Muhammad SAW memang ingatkan kita supaya banyakkan mengingati perkara yang menghilangkan apa? Menghilangkan kelazatan. Ingat apa? Ingat mati. Lazat apa nak hilang? Lazat dunia. Contoh, shopping. Ni antara melancong dah hilang dah. Ada boleh pergi naik cruise lagi sekarang. Ada boleh nak pergi tengok kangaroo lagi, nak pergi Melbourne, Perth, nak pergi tengok Ultraman, pergi Tokyo, boleh lagi sekarang? Tak boleh dah. COVID-19 ni menunjukkan betapa hebatnya kuasa Allah. And you are nothing. You ada 2-3 juta duit dalam akaun, you boleh pergi ke mana sekarang? Tak ada nilai.
Ustaz saya ada duit dah, ada 3 juta ada lagi memang yang reserve dah Ustaz. Memang ingat nak pergi melancong, nak shopping. Nak melancong ke mana? Ada orang begitu bangga kereta 5-6 biji kat rumah. Boleh drive ke? Tak, maksud saya tak, Allah nak tarik nikmat itu anytime. Lagi kesian, dia terpaksa duduk dalam rumah dia, tapi rumah besar, orang kata hebat rumahnya, cantiknya, tapi di mulutnya sering sebut apa? Boring lah. Rumahnya besar, harganya hebat, orang kata dia hebat, segalanya ada dalam rumah, tapi mulutnya sebut perkataan alah boring lah Ustaz, boring lah. Allah tarik nikmat tu. Ada orang duduk rumahnya tak besar sangat, taklah hebat sangat, tapi alhamdulillah Ustaz, boleh berjemaah, boleh spare masa dengan isteri dan anak-anak, boleh cek anak baca Quran. Itulah hebatnya. Dan kita masing-masing, bukan kita nak tunduk jari pada orang, ini masing-masing kita nak muhasabah, nak postmortem diri kita. Tu baru dalam rumah sekarang. Kalau dalam kubur, kalau di dalam alam barzakh, manusia di alam barzakh, bila dia dengan seksaan dalam alam barzakh, ya Allah, bila lagi nak kiamat ni? Bila lagi nak kiamat? Tak tahan dah, nak pergi next. Bila lagi nak habis cerita alam barzakh ni, nak pergi next. Rupa-rupanya next step dia lagi teruk. Dan begitu juga orang beriman, dia duduk di alam barzakh ini, dia tak sabar-sabar nak tunggu next step dia, kerana nikmat yang lagi hebat sedang menunggu. Allah. Yang menentukan keadaan kita masa tu ialah sekarang. Masa kita duduk di alam dunia, kita semua ada berapa alam? 4. Yang pertama masa alam roh dulu kan. Dalam alam roh dulu. Kemudian rahim, janin. Kita daripada alam roh ke alam rahim, janin. Lepas tu dunia. Lepas tu barzakh. Lepas tu alam akhirat, mahsyar. So kita dah tempuh ni berapa dah? On the way. Third sekarang. Yang 3, kita berada di alam dunia, coming barzakh ni lah. Dan alam janin kita duduk sekitar 9 bulan. Memang itulah timing dia. Alam dunia timing dia around how many years? Average 60 something. So where are you now? Border ke dah lepas border? Ustaz apa cakap gini, Ustaz gurau apa macam ni? No, ini tujuan buku ini nak remind kita, untuk ingatkan kita, where are we now? Ada orang umur dia 72, tapi dia rasa 27 lagi. Ada tak? Cuba angkat tangan. Laki biasa gitu. Betul, dia ada satu, saya ingat dulu saya tak faham sangat. Ada seorang syekh dulu, dia pernah sebut, Ar-rijal kama yash'ur wan nisa kama yanzur. Lelaki adalah sebagaimana yang dia rasa, perempuan ialah bagaimana yang dilihat. Kata apa benda syekh ni maksud? Orang lelaki ni, tua ke muda ke, bagaimana yang dia rasa, feel dia. Umur 85 dah, tapi selalu dia rasa 35 lagi. Orang lelaki, dia asyik rasa muda je lagi. Orang perempuan bagaimana yang dilihat, kelihatan. Itu pepatah orang Arab sebut lah, bukan hadis Nabi, bukan ayat Quran. Tetapi betul kalau kata tadi, kalau orang lelaki ni dia selalu rasa muda, sama. You know sama? Continuously. Dia rasa sama muda. Jadi
Sebab tu kita ingatkan, kita berada di 5 alam dan kita dah berada di yang ketiga. Yang ketiga tu pun dah kita dah border ataupun barangkali dah orang panggil subsidi. Ini bukan nak hina, nak pergeli, tapi kita nak go ikut flow buku ni untuk mengingatkan kita dengan alam barzakh. Yang memang you kaya ke, miskin ke, tua ke, muda ke, memang confirm akan lalui alam ini. Inilah iman kita. Ini masuk dalam rukun iman apa dia ni? Beriman kepada, sebenarnya beriman pada akhirat lah secara direct, tapi pada Al-Quran pun masuk juga, sebab ayat Al-Quran cerita tentang alam barzakh. Pada Rasulullah pun masuk juga, sebab ia bercerita Rasulullah pun beritahu tentang alam barzakh. Beriman pada malaikat pun masuk, sebab malaikat juga ada kaitan dengan alam barzakh. Kita akan masuk ke waktu itu. Saya rasa untuk kelas kita yang pertama ni, kita ringan-ringan dululah. Ada seorang anak muda, dan peristiwa ini berlaku di negeri Arab, di Kuwait. Dia ada beberapa 2-3 orang anak muda datang jumpa seorang tu imam. Tuan imam, kami ada masalah sikit ni. Masalah apa, ceritalah. Budak-budak muda ni dia, imam kata ceritalah, aku boleh nasihat. Tapi dia orang macam tak berapa nak cerita. Cerita aku boleh nasihat, kata ada masalah, beritahu lah. Macam ni. Ada kawan kami baru meninggal aksiden seminggu yang lalu. Imam kata Allah yarhamu, dia telah meninggal, dia dikebumikan seminggu dah. Ada masalah, apa masalah? Budak-budak muda ni kata, sejak hari dia meninggal sampai hari ini, kami masih menerima email dari si mati, email gambar-gambar lucah. Itu tak imam. Dia dah meninggal, dalam kubur. Email kamu terima daripada dia. Ya, email daripada dia. Email gambar-gambar lucah. Imam tadi kata, dah cuba aku cerita, ke ada orang lain yang uruskan email dia ke? Tak, dia seorang dia tahu, dia personal dia. Kamu ceritalah, dia ada buat apa? Budak-budak ni awal-awal dulu tu dia tak pun nak cerita. Akhirnya bila imam kata, ceritalah, baru aku boleh bagi nasihat nak buat macam mana. Sebenarnya imam, kami ni, dia ni anak orang kaya. Jadi dia ada akses, dia bayar guna kad kredit, dia bayar, dia melanggan laman web gambar negeri Arab. Agak susah sikit, tapi bila dah bayar, langgan, subscribe, jadi dia selalu tunjuk kat kami. Dia selalu tunjuk, bila ada gambar-gambar baru dia tunjuk. Jadi kami ni, grup kami ni cakap kat dia, tak payahlah tunjuk macam tu, kamu auto forward je lah kat email-email kami. Jadi dia bayar, dia orang kaya, dia belanja, dia infak, dia belanja kawan-kawan. Bila terima gambar lucah tu, auto forward kepada email kawan-kawan. Dia dah setting, dia dah bayar. Jadi setiap kali dia terima akan bayar, masuk, dia terima masuk, dia terima masuk. Dan dia dah bayar untuk satu tempoh masa yang beberapa bulan, automatic. Dia di dalam kubur, email itu masih berjalan. Terkejut tu imam. Lalu imam tu kata ginilah, kamu boleh stop tak dia? Tak boleh, sebab password duduk dengan dia, kami selalu terima. Imam tu kata kalau gitu kamu block lah, block email tu, block, dan tolong istighfar lah untuk kawan kamu ni. Allahu Akbar. Ini bukan cerita magic, tak magic ni, benda normal biasa. Tapi dia dah bayar some amount untuk satu tempoh masa, auto forward je. Hati-hati dengan dosa berkait dengan media sosial sekarang. Gambar-gambar kita yang tak tutup aurat, jalan-jalan. Kita pergi bercuti, kita datang kelas, kita tutup aurat. Kita pergi bercuti, tak fikir sangat tentang aurat, lepas tu upload gambar. Kita di alam barzah, orang tu tengok gambar kita tak tutup aurat. Best Ustaz, snorkeling. Takkan tak nak share.
Saya pergi New Zealand mahal-mahal ni ustaz. Kita tengah share, kita tengah kubur lah. Ustaz, saya memang tak buat benda tu ustaz. Itu zaman-zaman tak berapa tua dulu. Sekarang dah tua ni, tak buat dah gitu ustaz. Tapi macam mana kalau kawan-kawan yang masih upload gambar-gambar tu? Slow talk. Beritahu kawan-kawan, please, boleh tak gambar I ada sekali tu, I tutup aurat dah sekarang, boleh tak tolong delete gambar-gambar tu. Kalau kita nampak si anak muda yang accident duduk dalam kubur tadi, duduk di alam barzah tadi, kita rasa berat gambar-gambar yang dia jalan. Tapi bagaimana kita? Dan kali ini kena tolong ingatkan anak-anak perempuan khususnya, media sosial ni. Kita nak share gambar-gambar, kita gosip-gosip orang, hal-hal rumah tangga orang. Orang lain yang bercerai, kita duduk share video berita-berita bercerai orang, kita buat perli-perli. Ini pun ini cukup bahaya sekarang. Tu tak masuk lah kalau kita yang betul-betul purposely, kita niat nak fitnah orang. Macam mana kita ketika berada di alam barzakh sana? Sebab segala amalan kita sekarang, dia akan berkait rapat dengan orang yang kat dalam sana, berkait rapat dengan keadaan kita bila berada di alam barzakh nanti. Yang dalam kelas sekarang saya rasa ada yang umur 60-an, 70-an ada tak? Tapi nampak macam 30-an semua ni. Sepatutnya ya. Tapi kalau yang 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, yang 40-an akan pergi ke alam barzakh dulu kan, yang 70-an belum lagi tak? Yang 70-an dulu. Yang 40-an tak lagi kan, lambat lagi tak? Yang 30-an lagi lambat, tak lagi tak? Kalau yang 40-an dengan yang 70-an, siapa dulu? 40-an kan? Cepat je yang 70-an jawab. Tak semestinya ustaz. Betul. Tak semestinya yang 70-an. Saya kalau saya kuliah, saya suka juga gurau-gurau sikit. Sebab bila saya tengok orang tersenyum, saya pun rasa segar sikit. Tapi hari ni tak nampak senyum lah. Tak apa kan. Macam ada seorang lecturer, dia pergi ke Mesir. Dia ziarah bekas anak-anak murid dia. Betul lah, dia ziarah pelajar-pelajar perempuan. Dah ada 20 orang. Dia ustaz lah, lelaki. Jadi sebelum lepas beri nasihat nak balik, anak-anak murid kata, ustaz nak bergambar sekali ramai-ramai. Jadi ustaz tu duduklah, anak murid perempuan 20 orang. Bila dia beri bergambar tu, ustaz tu tengok balik, lah semua pakai purdah, tak kenal seorang pun. Tak apalah. Tapi begitu, bila bercerita tentang alam barzakh ini, ia ada mentaliti manusia yang mereka kata, apalah cerita-cerita hal mati-mati ni. Yang cerita hal mati ni nak menakutkan orang ke? Betul lah cerita-cerita hal mati nak menakutkan orang? Betul. Nak menakutkan daripada terus duduk buat maksiat, nak menakutkan daripada tidak menunaikan hak-hak yang sepatutnya ditunaikan. Ustaz, kalau bercerita bab mati ni orang jadi lemah semangat. Tak. Bila cerita bab mati, you sepatutnya lagi bersungguh nak bayar hutang orang cepat-cepat, nak cari rezeki. Bila cerita bab mati, rasa lagi bersungguh nak settle perkara-perkara yang belum settle lagi. Islam punya kaedah, Rasulullah SAW sebut, orang cerdik adalah orang yang banyak ingat mati. Orang cerdik ialah orang yang banyak ingat mati. Pemikiran lain, you jangan sebut mati mah, itu suai mah, you jangan cakap mati kan. Islam aja banyak kan ingat mati, supaya dia jujur dalam urus niaga, supaya dia jujur dengan isterinya, supaya dia baik dengan jirannya. Sebab dia ingat dia mati nanti. Kalau aku mati nanti jiran tak maaf-maaf lagi, kucing aku ni tiap-tiap hari berak kat pokok bunga dia.
kucing kita menyebabkan jiran bergaduh suami isteri. Dan kita nak buat macam mana? Kalau kita duduk di alam barzah, orang duduk sebut tai kucing kita, boleh sebut tak bab kucing ni? Senyap semua. Ustaz, I'm a cat lover. Tak salah kita nak jadi cat lover, tapi jaga. Buat baik pada haiwan sunat, sebab kita dapat pahala. Menyusahkan jiran dosa besar. Ingat bak kucing ni, tengoklah dalam grup WhatsApp taman perumahan mana-mana pun akan timbul si kucing. Tak salah pelihara kucing, bagus, sunat. Apa Ustaz kata sunat? Sebab itu makhluk Allah, dia bagi makan minum dia, itu sunat. Tapi haram dan dosa besar menyusahkan jiran. Antara menyusahkan jiran, kucing kita berak kat rumah dia. Ustaz, salahnya kucing. Yelah, saya tak kata makcik yang berak kat rumah jiran. Kita kena jagalah. Apa hukum orang perempuan di musim haji orang ramai? Apa hukum cium Hajarul Aswad? Apa hukum cium Hajarul Aswad? Sunat tak? Sunat. Di musim haji orang terlalu ramai, apa hukum kalau kita pergi terak-terak, bersesak-sesak, tercabut habis tudung mobil, so dengan orang lelaki semua? Haram dia. Cium Hajarul Aswad sunat, tak salah. Tapi dalam situasi orang terlalu ramai, kita pergi, saya pernah tengok lah orang Arab, dia pergi cium, dapat cium Hajarul Aswad, dia teriak pula kat suami, teriak bagi tahu suami dia dapat cium Hajarul Aswad. Suami tunggu kat luar, tudung habis dah tercabut. Dengar lelaki semua habis badan. Haram dah jadi tu. Apa tak? Cium Hajarul Aswad hukumnya sunat. Bila you buat begini, jadi haram dah. Pelihara kucing sunat, makhluk Allah. Tapi kalau kita menyusahkan jiran baru beli pokok bunga, Petunia, Japanese Rose, Orchid, Ustaz, ada kucing. Ingat saya sebut ni, menyusahkan jiran dosa besar. Ingat. Yang jadi masa tai kucing, bagus tak? Lagi Ustaz, lagi. Yang jadi mangsa tai kucing. Yang pelihara kucing macam tak sedar hati dah bila Ustaz sebut gitu. Jaga. Jangan biar kucing kita pergi menyusah berak kat rumah jiran. Tu tak masuk cerita curi ikan jiran lagi, berak atas kereta jiran lagi, kecing atas kereta orang lagi. Itu dosa besar. Macam mana Ustaz? Ini alam barzah. Bila kita mikir alam barzah, ada orang yang sangat sayang kucing Ustaz. Saya jual dah kucing saya pergi hadiah kat orang sebab saya tak boleh nak jaga. Sebab saya bimbang, saya duduk di alam barzah nanti, dosa besar ni saya pikul, menyusahkan dia. Jiran beli rumah 1.5 million tapi duduk pasal tu kucing kita. Jangan kita menyusahkan jiran. Kalau nak beleteh bab jiran ni, parking kereta ganggu rumah jiran, bising. Tapi bila kita belajar tentang alam barzah, ending result yang kita nak melahirkan manusia yang every single thing, setiap tindak tanduk dia akan mikir alam barzah aku macam mana nanti. Itu hasilnya. Bukannya kita nak best lah belajar buat alam barzah, best lah I belajar kitab ni tahu, tebal kitab. Tapi dengan suami suruh buat air sikit je, you kan ada kan, tekan je panas tu. You tak faham kan? Kita bukan sekadar nak beritahu mengaji kitab ni best. Saya mengaji kitab, kita nak ada result. Kita nak apa hasilnya. Aku dengan suamiku, aku dengan jiranku, aku dengan besanku. Ni mengaji kitab alam barzah. Besan datang ziarah, besan balik, bang, besan kita tu kan lupa ke besan, patut anak dia macam tu. Ngaji alam barzah. Kan kita nak ada result.
Dan kita yang datang kelas ni, kat sini ada periksa akhir tahun tak? Pertengahan tahun? Ada periksa akhir tahun tak? Boleh tak kalau kelas dengan saya ada periksa akhir tahun? Ustaz jangan Ustaz, kita dah tak datang dah minggu depan. Kita tak ada exam. So resultnya di mana? Resultnya ialah tingkah laku kita selepas datang kelas lah. Kita tak ada exam. Resultnya ialah macam mana kita dengan suami, dengan jiran, dengan nantu, dengan besan, bila pergi beli barang, bila terserempak dengan cleaner masjid. Itulah resultnya. Kita tak ada exam dah. So kelas yang kita duk ikut kelas akhlak ke, hadis ke, tafsir ke, alam barzah ke, resultnya di situ. Sebab kita memang tak ada periksa ABC dah. Jadi itu tujuan kita datang kelas. Kita tak akan ada periksa ke nak CJ, ke dapat diploma. Tak ada dah. Kalau dapat diploma pun saya tak perlu dah ada CJ Ustaz. So the result is hasil selepas kita datang kelas. Cerita berkenaan dengan alam barzakh. Manusia di alam sana berdasarkan dengan amalan masing-masing. Sebab itulah dalam intro buku ni, kalau masih ingat lagi, apabila Rasulullah SAW memberitahu sebaik-baik manusia. Kalau tengok dekat muka surat 12, tak apa kita untuk kalau panjang umur, next kelas kita akan pergi ke muka surat 95 ni. Sebab saya tak tahu, saya tanya dah imam nak mula nak sambung muka surat mana, dan bila tak dimaklumkan, saya ingatkan nak mula dari awal. Tapi tak apa, sebab dah baca, kita mula daripada 95 lah. Tapi sebelum mula 95, nak test dulu surah-surah, tanya konten muka surat 1 sampai 95 boleh? Ustaz jangan lebih-lebih tahu. Tak, kita tak tanya. Jangan bimbang, kita tak tanya. Cuma je, kalau tengok dekat intro muka surat 12 tu, kat muka surat 12 tu, siapa manusia yang paling baik? Manusia paling baik? Siapa manusia paling baik? Orang yang paling baik pada isterinya dan keluarganya. Betul, itu dalam bab orang mukmin yang paling sempurna imannya, ialah yang paling baik akhlak terhadap isterinya, kan? Cuma dalam yang berkait dengan buku kita ni, muka surat 12 tu ada cerita. Bila ada orang datang tanya Rasulullah, siapa orang yang paling baik, Rasulullah jawab apa? Jumpa tak? Orang yang muka surat 12, jumpa manusia paling baik. Orang yang paling panjang umur dan baik amalnya. Lelaki itu bertanya lagi, siapa orang yang paling buruk? Rasulullah jawab apa? Orang yang panjang umur dan buruk amal. Kita yang kat sini dalam kelas pagi ni panjang ke pendek umur? Panjang? Panjang lah ni. Panjang lah, kan? Saya rasa saya paling muda dalam kelas kita. Dengan classmate semua, paling muda tau. Cuba teka, saya umur berapa belas? Jadi umur kita panjang. Cuma yang akan tentukan itu kita ni paling baik atau paling buruk ialah Rasulullah kata tu, orang yang paling panjang umurnya dan baik amalannya, itu orang paling baik. Nabi tak sebut orang paling panjang umur dan paling kaya, orang paling panjang umur dan suami paling besar pangkat, orang paling panjang umur dan tak, Nabi tak sebut itu. Tapi Nabi sebut orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Dan orang yang paling buruk, yang paling teruk, orang yang panjang umur tapi buruk amalnya. Tanya kat jiran-jiran, tanya kat kenalan-kenalan semua. Allah, hajah tu ada tak orang macam tu? Ada tak orang yang anti tu, hajah tu, Allah baiknya dia,
Ada tak yang mana tu? Dia bukan buat amalan kebaikan supaya orang puji, tetapi menjadi buah mulut orang tentang kebaikan. Bila jenazahnya sedang dimandikan, dikafankan, ramai orang yang menangisi pemergian dia. Ada tak orang tu? Jenazahnya sedang diuruskan, orang bercakap-cakap kebaikannya. Ada tak? Allah, tak ada dah dia. Dia tu tak miss kelas, tiap-tiap hari datang kelas awal. Dia tidur separuh, dia dengar separuh, tapi tak pernah penting kelas. Bagusnya dia kan. Contoh lah, contoh. Macam ada pengalaman je. Beri tanya dia. Allah, macam tu. Dia rajinnya bersedekah. Tak banyak dia bagi duit kat masjid, tapi everyday nampak RM1, RM5, RM1, RM5. Kalau dia terserempak dengan cleaner, selalu dia bagi duit RM10, RM5. Cleaner pun menangis dia meninggal. Orang pun hairan. Cleaner masjid, Pak Gad masjid. Tapi Pak Gad hati-hatilah sikit kalau orang tanya kan, kakak manis, masalah lain pula kan. Maksud saya, artinya manusia. Sebab tu Rasulullah kata, orang paling baik ialah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yang paling buruk ialah yang panjang umur, buruk amalan. Allah, mati tak? Eloklah. Ada yang macam tu. Orang rasa gembira dengan pemergian dia. Allahu Akbar. Buatlah kebaikan, tapi bukan dengan tujuan supaya orang sebut kebaikan kita. Cuma dia nak beritahu bahawa kebaikan seseorang ialah manusia bersaksi. Sebab tu kalau perasan mandi jenazah, solat jenazah, adanya jenazah-jenazah yang selepas sembahyang jenazah, kadang-kadang dia apa pandangan kamu tentang jenazah ini? Allah pun jawab apa? Baik. Itu scripted. Itu skrip. Bila dia apa pandangan kamu tentang jenazah? Baik. Ada juga yang hutang aku tak bayar gitu. Dia fitnah aku dengan isteri aku dulu. Tapi dah jadi format baik. Asalnya apa asalnya? Asalnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada kematian, disolatkan jenazahnya, dikebumikan. Lalu ada orang yang menyebut dia ni orang baik, orang ni sebut dia ni orang baik dia. Bukan secara scripted tadi. Orang sebut ini kebaikan. Rasulullah kata, kalau ada orang sebut sedemikian, maka baik sungguhlah dia di sana. Maknanya orang pakak-pakak bersaksi, orang yang berinteraksi, berurusan dengan kita, menyaksikan kebaikan. Kalau kita ni berhutang dengan dia, kita ni jenis bayar hutang. Arwah tu dia dulu dia ada berhutang dengan saya, tapi very discipline. Dia tak ada duit banyak, dia hutang RM5,000, tapi dia janji nak bayar 200 bulan. Dia tak pernah miss 200. Dia orang susah, tapi dia very discipline. Dia bayar memang. Adalah baki 2,000 lagi. Saya tahu dia bersungguh bayar 2,000 tu, saya halah je lah, tak payah bayar lah. Bagi dia tahu dia bersungguh nak bayar. Ada orang dia meninggal tu masjid, suka belanja orang kat masjid. Belanja orang kat masjid, duit aku 25,000 tak payah bayar lagi. Ada yang macam tu. Saya memang ada jumpa makhluk macam ni. Tapi orang lelaki lah, dia ni suka belanja orang masjid tau. Kalau masjid buat buka puasa, dia ambil sehari berapa, 1,000. Saya ambil lah 2 hari. Dia cukup pemurah. Ambil 2 hari buka puasa, belanja orang masjid makan. Sekali makan 200-300 dia belanja orang, sehingga orang sebut dia bagus. Tapi kalau bercakap dengan subkon dia, Ustaz, duit saya 300,000 tak bayar gitu, haji tu. Hari tu saya buat sub dengan dia, ambil sub 400,000, baru bayar 100,000. Faham tak cerita saya ni? Dia main con, dia buat projek juta-juta, sub kat orang 200,000, 300,000.
Duit orang 200-300 ribu tak bayar. Yang kat masjid 1,000-2,000 dia pemurah. Ini masalah problem. Belanja orang makan 100-200-300 tu wajib ke sunat? Sunat. Bayar hutang? Wajib. Sama cerita tadi. Cium hajar aswad hukumnya sunat. Kalau pergi rosak-rosak jadi haram pula. Sama juga kaedah pelihara kucing sunat. Kau biar kucing memberak kat rumah orang tu jadi dosa besar. Sama juga. Kaedah sama. Jadi biar kita ni, kita berada di alam barzah, orang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan kita. Okey, sikit lagi. Kita duduk di alam barzah. Sekarang kita masih hidup. Kita nak pahala. Kita pun baca Quran, boleh tak? Tambah tak pahala? Kita sembahyang sunat, tambah tak pahala? Nak pahala lagi, kita pun berzikir, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, dapat pahala tak? Kita di alam barzah, boleh tak nak sembahyang duha? Pesan kat anak, nanti mama meninggal, nanti sejadah dengan telekong tu masukkan sekali dalam kanda, ada masa free nak sembahyang sunat, boleh tak? Impossible. Di alam barzah nak baca Quran, boleh tak? Jadi how? Macam mana kita duduk di alam barzah, kita nak tambah pahala? Ada tak cara? Ni air untuk minum ke? Oh, macam mana? Itulah yang kita selalu dengar maksud hadis yang Rasulullah SAW sebut, apabila matinya anak Adam, terputus segala amalan kecuali berapa? 3. Apa maksud terputus amalan? Yang saya tegang tadi tu lah. Terputus dengan makna tak boleh tambah pahala dah dengan amalan tu. Putus. Nak sembahyang sunat boleh dalam barzah. Putus. Nak baca Quran boleh. Putus. Nak zikir boleh. Putus. Nak assalamualaikum kat jiran, kubur sebelah, assalamualaikum, apa tu? Putus. Kecuali 3 yang tak putus. Tak putus dengan makna apa? Kita dalam kubur continuously pahala masuk. Apa yang 3? Ikut susunan. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, doa anak yang soleh. Itu yang walaupun kita tak putus, itu tak putus. Kita selalu dengar hadis ni kan, apabila meninggalnya anak Adam maka terputuslah amalan. Apa maksud terputus? Makna tak boleh buat pahala lah. Kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Apa makna jariah? Jariah dalam bahasa Arab, kalau air yang jariah, maksudnya air yang mengalir. Kalau anak-anak kecil yang jariah, anak-anak yang sedang berlari. Lalu manusia yang jariah, berlari. Kalau sedekah yang jariah, berterusan manfaatnya. Ni saya yakin rehal yang sedang kita guna ni, masa masjid nak beli ada orang bagi duit sponsor. Yang bagi sponsor ni sekarang di alam barzah, kita guna rehal yang dia sedekahkan dulu. Masuk tak kali? Masuk. Harilah skor apa periksa tu dipanggil skor apa? Skor A kan? Kita skor pahala. Bayangkan kita balik kampung hari raya, sembahyang raya, masjid kat kampung kita tu, speakernya dengar tak dengar. Orang perempuan belakang nak sembahyang raya berapa kali dah 5 ke 4 baru Allahu Akbar. Selalu tak cukup bilangan. 7 ke 5 kan? Sebab speaker ni bunyi speaker kadang-kadang dengar tak dengar kan. Dia kata bang
jom kita minta quotation, kita tukar satu PA system masjid. Berapa je bang? Baru 20,000. Baru 20,000 bang. Kita tukar PA system. Sekali kita pergi melancong habis dalam 50-60,000. Ni kita tukar PA system masjid baru 20,000 bang. Setiap kali orang azan, orang kuliah, orang baca Quran, kita di alam barzah. Masuk tak? Oh, PA system. Cari, itu saya kata skor pahala. Ustaz, 20,000 banyak sangat. Saya pun Muslim PKP ni, duit tak berada dah sekarang. Cari yang tak tu. Saya pun hari tu kat Damansara kuliah, baru nak start kuliah. Ketua kelas cakap, Ustaz, akak yang duduk kursi depan ni baru meninggal 3 hari lepas. Jom Ustaz, kita hadiahkan Fatihah kepada. Lepas tu ketua kelas ni buat announcement, saya nak bocorkan satu rahsia. Tak apalah, arwah dah tak ada. Sebenarnya yang pasang aircon kat kelas kita ni, 6 unit aircon besar ni, 3 bulan lepas yang kita pasang ni, sebenarnya arwah yang sponsor. Dan arwah bergurau, Ma, tak apalah Ma, biar I pasang aircon. Nanti kalau I dalam kubur sejuk sikit nanti. Jadi you jangan beritahu orang Tapi ketua kelas ni dia bocorkan rahsia lepas kawan tu dah meninggal lah. Memang tak kata. Tapi jangan pula lepas ni kita takut nak sponsor aircon, takut lepas 3 bulan mati saya tak. Bukan, dia meninggal bukan sebab bagi aircon. Tapi maksudnya dia bergurau. Dia kata I bagi aircon ni, dia orang kelas selesa, nanti I kat sana nanti sejuk sikit dalam kubur. Ya Allah, Allah Ustaz, takut saya nak bagi aircon. Tak, gitulah. Tapi maksud saya, bila kita bercerita tentang alam barzakh, automatically itu saya kata result dia nak encourage kita untuk ke arah lebih baik ataupun ke arah tak baik, tinggalkan yang tak baik. Bila kita kata alam barzakh, putus segala amalan kecuali sedekah jariah. Aku nak cari apa aku boleh buat. Ada orang ni Ustaz, dia diuji oleh Allah. Allah bagi rezeki banyak kat dia, tapi 25 tahun dah kahwin, dia tak ada anak. Allah uji begitu. Dia tak ada anak, tapi Allah bagi dia nikmat kesihatan, nikmat harta yang banyak. Dia cari sekolah-sekolah anak yatim, tahfiz. Dia cari belajar cemerlang, tak apa, bagi tahu parent kat sekolah, saya akan bayar iuran dia. Saya akan bagi duit belanja RM50 sebulan untuk budak tahfiz ni. Allahu Akbar. Kawan tu belajar, pahala berpanjangan untuk dia. Lepas habis belajar nanti jadi tu imam, ngajar Quran kat orang pula, berpanjangan. Saya sendiri, masa zaman belajar tu, saya belajar di University Sains Teknologi di Yaman, di Sana'a, Yaman, University Sains Teknologi, tahun 2000 dulu. 20 tahun dah, tunggu dah juga kalau gitu saya pun. Baru settle, rasa macam muda lagi. Bagus juga baca kita alam barzakh. Itu kau baca pun ambil iktibar lah. Masa saya belajar dulu, ada orang hantar duit dari KL ni. Dia hantar duit, kita bayar juga, kita beli kitab, kita beli makanan untuk belajar, buat tambah. And I'm very confident, setiap kali saya mengajar, pahala sampai kat dia. Dia hidup lagi, tak pergi alam barzakh lagi, dia hidup. Tapi kalau dia di alam barzakh pun pahala sampai. Carilah, kita cari anak-anak yatim, kita cari orang soleh. Saya pernah nak pergi umrah hari tu, ada seorang jemaah, Ustaz nak pergi umrah ada tak orang yang nak pergi umrah Ustaz? Saya nak sponsor. Saya selalu dah pergi umrah, sekarang tak berapa sihat. Saya kata, Allah Kak, ramai sangat orang. Kita cari first timer, orang yang tak pernah sampai. Boleh Ustaz cari? Saya kata boleh, ramai sangat kawan-kawan. Saya pun kontak ada seorang Ustaz mengajar pondok di Terengganu. Saya orang Terengganu, tak beritahu kan. Dia mengajar pondok kat saya. Ustaz, tanya Ustaz, saya confirmkan dulu. Ustaz pernah pergi Mekah dah? Tak. Ustaz nak pergi Mekah tak? Tanya tak nak pergi. Nak lah. Sebab apa Ustaz tak pergi ni? Allah,
nak sangat pergi, tapi faham-faham lah. Ustaz, ni ada orang nak sponsor Ustaz pergi umrah. Ya Allah, nangis tu. Ya Ustaz. Lepas tu nangis dia. Dia kata alhamdulillah pergi sekali dengan saya nanti. Kebetulan saya bawa satu grup, dia pergi sekali lah, senang. 2-3 hari travel agency contact, mana tak hantar pasport lagi. Kita dah dekat dah masa. Saya pun contact ustaz tu, ustaz, orang tunggu pasport ni, mana tak hantar lagi. Dia apa ni? Apa tak tahu? Apa tak tahu ni? Tak ada pasport lagi ni, tak buat lagi. Dah, apa tak buat ustaz? Duit tak cukup lagi nak buat pasport. Tak lain pun lah, apa tak beritahu. Saya kata, saya pun kontak akak tu. Kak, saya kata, boleh tak kak bagi transfer kat ustaz tu, kak bagi 1,000 kat dia, biar dia buat pasport, dia beli tiket domestik dengan KL, lebih tu kak bagilah, dia belanja kat Mekah. Okey Ustaz, bagi nombor akaun tu, dia transfer lah kat ustaz tu, dia transfer 1,000. So kawan tu beli, buat pasport, beli tiket domestik, balance buat belanja kat Mekah. Sepanjang di Mekah, tak payah pesan. Saya rasa mulut dia tak lepas doa untuk yang tukang sponsor. Tak lepas, tak payah pesan. Oh, duit. Kata, oh ini satu amalan yang hebat. Depan mata kita nampak. Cari orang yang first timer, cari yang khidmat dengan ni, Tok Iman, Tok Bila, Tok Siap masjid ni. Dia orang nak sangat pergi dengar orang cerita je. Tengok kalau ada tukang kebun masjid, Tok Siap masjid, berapa tahun dah kerja, 17 tahun dah kerja khidmat kat masjid. Tiba-tiba kita sponsor dia pergi umrah. Ya Allah. Sekarang ni payahlah sikit cerita umrah, cari benda lain. Skor pahala tu bila kita belajar bab alam barzah, apa yang akan boleh untuk aku kat sana nanti. Dia balik umrah tu, kami balik umrah 2 minggu, akak tu telefon saya, Ustaz, apa pula kak? Anak saya diterima buat degree engineering kapal terbang, dapat scholarship sekata 50,000. Dia kata kak keluar 78,000, Allah bagi cash 150,000. Oh Ustaz, tu dah. Dia pun taklah fikir kat tu, masih bagi tu. Tapi Allah, janganlah kita, oh aku nak buat lah, nanti dapat 150,000 dah. Allah, balasan Allah pelbagai cara. Ada begitu, ada cara Allah selamatkan kita dari musibah, ada Allah simpan di hari akhirat, pelbagai cara. Tapi kita belajar alam barzakh, nak dorong kita untuk buat kawan ni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, itu pun sampai dalam kubur sana. Ustaz okey ustaz mengajar, kami bukan ustaz. Memanglah. Tapi apa yang kita tahu, kita ajar cucu kita. Sekarang zaman ada Facebook semua kan? Ada WhatsApp semua. Saya kalau dulu saya pergi kuliah, masa saya kuliah orang pegang handphone, saya tak selesa. Aku kuliah, dia duduk main balas WhatsApp. Apa sekarang saya realise bahawa ramai yang ambil nota. So bila kita wallahualam tu, dia dah share dalam banyak grup dah. Dapat dah alasan nak main telefon masa kuliah. Tapi ramai yang macam tu. Kita mengajar, dia ambil nota. Wallahualam. Ini pun moga-moga termasuk dalam ilmu yang dimanfaatkan. Cuma ambil nota betul-betul lah, jangan ustaz kata lain, kita nota lain. Ilmu dimanfaatkan. Ada orang dia sponsor Quran di sekolah-sekolah tahfiz. Saya ingat lagi arwah mak saya masa pergi buat haji tu, bagi duit, ni beli Quran ni letak dalam Masjidil Haram. Saya datang dari Yaman, masa zaman belajar naik bas, mak datang dari Malaysia, so beli Quran letak dalam Masjidil Haram. Arwah mak. Saya kata, ni di Masjidil Haram ni memang ada petugas khas untuk cek Quran-Quran dari luar. Dia keluarkan. Tu nak buat mana, dia kata. Dia kata gini, bagi duit. Kita bawa balik ke Yaman. Di Yaman ni ada sekolah-sekolah tahfiz yang Quran dia
Lebu lah, lebu. Tahu lebu? You know lebu? Lusuh dah. Acu lebu keliling ni, binding balik Quran. Sebab baca sama. Saya kata main duit tu, kita beli Quran, kita letak kat samping, biar ada orang baca dia, pahala masuk. Cari. Maksud saya begitulah. Kita belajarlah barzakh, kita buat investment kita. Dan juga yang ketiga tadi apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh, yang doa kita ni pun sangat penting. Tak lagi kita ibu-ibu, nenek-nenek, ini yang akan doa untuk kita. Cuba tengok Nabi letak adjektif anak yang soleh. Bermakna apa? Yang tak soleh akan doa tak untuk kita? Yang tak soleh tak doa, yang soleh je doa. Dan ada satu ni yang terakhir saya nak sebut. Ada seorang ulama' dia sebut, ini perkara sangat menarik. Nabi sebut apa? Anak yang soleh yang akan doa untuk kita. Itu manfaat untuk kita dalam kubur. Kita nak tahu kita ni anak soleh ke tidak? Macam mana? Macam mana? Saya nak bagi clue sekali lagi. Rasulullah kata bila kita duduk dalam kubur nanti, antara perkara yang memberi manfaat kita dalam kubur ialah doa anak-anak yang soleh. Mana anak yang soleh dia akan doa untuk kita dalam kubur kan? Okey, itu biasa kita dengar. Kita kena didik anak, dia jadi anak soleh, beri agama supaya dia doa untuk kita dalam kubur. Soalan, macam mana kita nak tahu kita ni pula anak soleh ke tidak? Yes. Kita nak tahu kita ni anak soleh ke tidak, kita doa tak untuk mak kita? Sebab without fail, alhamdulillah. Sebab Rasulullah kata anak soleh yang akan doa untuk mak ayah dia. Jadi hanya anak yang soleh yang akan doa untuk mak ayah dia. Kita nak tahu kita ni soleh ke tidak, kita doa tak untuk mak ayah dia? Boleh. Soalan tanya, kita bersedekah, kita niatkan ya Allah, moga-moga pahala sampai pada arwah mak, arwah yang boleh sangat. Kita nak wakafkan sesuatu. Ya Allah, saya wakafkan ni untuk arwah mak. Saya bukan nak cerita baik sangat, tapi share benda mudah-mudah. Betul lah masa arwah mak tengah akhir-akhir usia dia, arwah mak saya meninggal tahun 2012. Jadi masa akhir-akhir usia dia, masa tu saya duduk kat PJ ni, kebetulan ada satu masjid baru siap kat tempat saya duduk tu. Saya kata, Umi, masjid baru siap, jom kita buat meja kuliah. Tempat penceramah datang ceramah. Maybe kita buat comel sikit, mahal sikit, tahan lama. Umi bagi duit, nanti dapat pahala. Ambil dia, buat. Jadi tempoh dan dia meninggal. Jadi masa pusaka tu saya beritahu adik-beradik, saya kata ni ambil duit ni kita pindahkan dulu, sebab Umi dah beritahu terbayar ni adalah 2,000 lebih. Kita pakai kayu yang mahal, yang cantik sikit, yang selesa pada penceramah. Tujuannya apa? Tahan lama. Bila tahan lama, maknanya setiap kali ustaz-ustaz datang ceramah, harap-harap pahala sampai kat dia. Kita sebagai anak, kita guide pula. Ambil duit ni, bayar. Kalau lah tu saya tengok masjid sampai sekarang ada lagi macam tu. Mana kita harapkan benda macam tu, moga-moga sampailah pada dia. Ya. Ini tujuan kita belajar tentang alam barzakh. Saya rasa sekadar ini dulu untuk kali ini. InsyaAllah lah untuk akan datang kita cuba bacalah kitab ni. Pada yang tak ada kitab, cuba cari. Senang kita nak catik apa-apa yang bermanfaat. Saya sendiri memang saya tak jumpa cari di kedai-kedai dah. Last sekali suruh isteri cari dalam Shopee. Kita pun tak pandai sangat nak beli online tu. Jadi dia duk cari order. Alhamdulillah lah. Siapa nak pahala lebih, beli 2-3 biji, tanya. Siapa tak ada lagi, bagi hadiah pula dia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelas kita memang pukul 11.30 sampai 12.30 kan? Ini timing dia. Tak awal ada sikit ke ada kelas lain? Oh. Kalau kita awalkan sikit, lega sikit kot. Nak balik masak orang ni kan? Cucu-cucu nak balik sekolah, nenek juga kena ambil.
Amal jariah. Baik, nenek yang ambil daripada suruh orang lain ambil kan. Kalau kita awalkan sikit lah. Kalau 10.30 okey tak? So kita 10.30 hingga 11.30. Kita lebih tak rushing sangat pagi kan? Kalau kita nak pukul 9 takut rushing sangat pagi. So rasanya 10.30, kita berhenti 11.30 just nice lah. Boleh nak balik prepare Zuhur kat tengah hari apa. So insyaAllah untuk kelas, bolehlah untuk kelas akan datang pukul 10.30, 11.30 lah. So kelas saya ni, kelas ni kira jalan ni Rabu pertama dan Rabu ketiga gitu. First and third. Bolehlah insyaAllah. Satu Rabu pertama dan ketiga. Wallahu a'lam bissawab.